Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. So hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam bab 6 elektrokimia. Ini merupakan bab terakhir dalam bab 6 iaitu 6.2 sel kimia. Okay, sebelum ni kita dah belajar macam mana elektrolisis berlaku dan sel kimia ni merupakan salah satu aplikasi lah dalam lebih kurang dalam elektrolisis lah. Okay. Apa itu sel kimia? Sel kimia ringkas terdiri daripada dua logam berlainan dicelup ke dalam suatu elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. So daripada gambar rajah ni ada dua logam sebagai elektrod, magnesium. Kalau dalam ni contohnya magnesium, kuprum, dan dia menggunakan larutan kuprum 2 sulfat sebagai elektrolit. Dia disambungkan melalui wayar penyambung. So ini merupakan struktur ringkas bagi sel kimia. Dia macam ni jugalah lebih kurang dalam bateri tu mesti ada elektrolit, mesti ada elektrod logam. So dengan merujuk kepada sel kimia ringkas, magnesium menjadi terminal negatif dan kuprum menjadi terminal positif. Kenapa ini berlaku? Ia berkaitan dengan siri elektrokimia. Okey, hal ini demikian kerana magnesium lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. So, bila dia lebih elektropositif, dia bertindak sebagai terminal negatif. Manakala kuprum yang kurang elektropositif, dia bertindak sebagai terminal positif. So, magnesium lebih mudah menderma elektron berbanding dengan kuprum. Menderma elektron berbanding dengan kuprum. Sebab itulah dia kedudukannya pun dia lebih elektropositif. Kerana apa? Kerana ia lebih mudah menderma elektron berbanding dengan kuprum yang berada di bawah dalam siri elektrokimia. Okay, ini secara asas yang berlaku. Okay, pergerakan elektron dari terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar sel akan menghasilkan tenaga elektrik. So, kalau kita tengok dekat gambar anak panah itu, anak panah ini menunjukkan pergerakan elektron. Elektron bergerak dari terminal negatif kepada terminal positif. Berbeza dengan arah pengaliran arus elektrik. Arah pengaliran arus elektrik adalah daripada positif ke negatif. Dia melalui elektrolit. So, elektron bergerak daripada terminal negatif iaitu magnesium kepada terminal positif kuprum. Okey, apa yang berlaku kepada perubahan tenaga disebabkan ada sifat bahan-bahan kimia yang bertindak balas, maka perubahan tenaga yang berlaku adalah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Maksud inilah struktur asas ini akan menghasilkan tenaga elektrik lah, tenaga elektrik Okey, dalam sel kimia ringkas ini kita tengok apakah yang berlaku pada terminal negatif magnesium. Okey, magnesium yang menderma elektron membentuk ion magnesium dan larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. So dia dah derma elektron, magnesium ni derma elektron. So bila dia dah derma elektron, dia akan membentuk ion positif lah, magnesium positif. So, magnesium bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. So, elektron yang terbebas akan mengalir. Elektron yang dibebaskan oleh magnesium itu tadi mengalir melalui litar luar dari magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. So, magnesium ni derma elektron tu akan mengalir melalui wayar penyambung ni lah, litar luar, iaitu melalui wayar penyambung dia bergerak ke terminal positif. Okay, apa pula yang berlaku kepada terminal positif? So, elektron dari magnesium yang diterima oleh ion kuprum 2 dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen
kerana ion kuprum 2 kurang elektropositif berbanding dengan ion negatif. So, bila pengaliran elektron tadi berlaku dekat kawasan elektrod kuprum ni mempunyai elektron, so yang kuprum 2 ni akan tertarik kepada ion-ion yang elektron-elektron, dia akan dinyah charge. So, dia akan dinyah charge akan membentuk, so pepejal kuprum terbentuk dan terenap pada jalur kuprum. So sebab itulah kita tengok pada jalur kuprum ataupun elektrod kuprum ni akan semakin menebal. Kerana apa? Kuprum, ion kuprum 2 tadi dia akan dinyah-chargekan oleh elektron-elektron yang dibebaskan oleh magnesium tadi tu. Untuk membentuk atom kuprum. So atom kuprum tu akan terkena pada elektrod kuprum. Okay. Kuprum bertindak sebagai terminus positif sel kimia tersebut. Kalau kita tengok apa terjadi dekat elektrod magnesium, dia semakin menipis lah. Selepas dia menermakan elektrod, dia akan membentuk ion magnesium. So, ion magnesium akan larut dalam elektrolit. Ion magnesium akan larut dalam elektrolit. So, dia akan menipis. Elektrod tu akan menipis, manakala elektrod kuprum akan menebal. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. So, kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum. Bye.